Maksudnya keluarga ini dia jelas. Dia membina sebuah keluarga, nikah kerana Allah, nak cari redha Allah. Dan keluarga ini keluarga yang sama di syurga kelak. Nak masuk syurga sekeluarga. Itu matlamat dia. Bila letak matlamat ini, datang apa pun ujian, suami isteri ini mesti kuat hadapi. Tapi kalau sebuah keluarga dibina untuk tujuan-tujuan dunia, bang, bila ni rumah ni nak pindah ni, rumah ni kecil lah, anak dah makin, bang, kereta bila nak upgrade ni, bang, saya ni nak gelang emas ni. Malam tadi kan ada viral, semalam ke? Saya tengok juga viral tu. Yang seorang isteri, dia buka ni air fryer saya rasa. Kan ada air fryer yang untuk goreng kering tu kan, air fryer panggil. Dia buka, tengok-tengok ada rantai emas tebal dalam air fryer tu. Rupanya suami dia dah letak 2 bulan yang lepas, nak surprisekan isteri dia. Jadi itu menunjukkan isteri dah lama tak masak. Tapi kemungkinan besar isteri dia masak, cuma tak guna air fryer. Viral sampai saya tengok ada page-page tu sampai 20k komen, sampai belah-belah ribu, ada 5,000, 6,000 semua. Macam-macam lah. Dah leka juga saya tengok komen tu. Ustazah pun ada juga masa bila saya tengok ramai sangat orang update. Lepas tu kan, contoh page Siakap Keli tu kan, dia tulis, cuba tengok kat dapur korang ada tak benda ni. Kan, dia buat soalan macam tu pula kan. Lepas tu, sebab orang yang share tu, dia sebenarnya terkejut. Suami buat surprise tu, kalau kita surprise, saya rasa 5 minit pun tak sabar nak suruh orang yang kita buat surprise tu jumpa. Suami dia 2 bulan letak. Sabar je lah tunggu hari-hari isteri dia tak buka. Kita kalau 1 hari pun pandai dah reka ayat, bang, tolong tengok air fryer tu hidup ke tak, contoh. Padahal nak suruh suami buka kan. Punyalah penyabar suami, 2 bulan tunggu letak. Saya sebenarnya nak cerita apa pasal tujuan hidup berkait dengan sebuah keluarga. Saya tengok komen-komen tu, saya rasa macam bahagianya saya tengok komen-komen. Memang ada yang buat lawak, dia kata admin, maksudnya dia jawab pada admin yang tanya, dapur cuba korang cek dapur korang ada tak benda ni. Lepas tu adalah ada yang balas komen, saya dah cek habis dah, periuk belanga, jumpa nasi basi je. Ada jumpa lauk basi. Ada yang macam-macam lah yang kelakonnya. Jawapan dah cari dah, jumpa lipas, jumpa cicak, macam-macam. Tak jumpa benda tu. Rantai emas tu tak ada. Tapi yang bagusnya saya jumpa ramai sangat wanita-wanita yang baik, beri komen yang baik. Masya Allah. Antaranya dia kata, Min, tak apa, alhamdulillah saya tak dapat benda ni daripada suami pun saya dah syukur. Saya syukur sangat suami saya suami yang baik, diberikan saya kasih sayang. Masa saya sakit, dia mandikan saya, dia angkat dukung saya. Saya ada jumpa, rupanya wanita tu sakit. Dan dia adalah anugerah terindah bagi hidup saya, seorang suami yang baik. Dan saya jumpa banyak komen macam tu. Min, cukup, tak apa, tak kisah tak dapat ni. Memang nak, kalau boleh memang nak. Tapi dia bagi saya tempat tinggal dan makan cukup, alhamdulillah, syukur. Ya Allah, berikanlah suamiku syurgamu. Saya kata, baguslah. Maksudnya komen-komen wanita-wanita yang baik ni, bila dia tinggalkan komen, saya tengok ramai pula like. Ada ratus, ada puluh. Maksudnya ada 2 kumpulan. Ada kumpulan dia buat kelakar, okey juga. Tapi kumpulan yang kedua, dia menyatakan rasa syukur. Tapi ada sedikit, memang sampai kiamat lah aku tak dapat macam ni daripada suami. Memang buat terbiat dah kalau suami aku bagi macam ni. Adalah yang macam tu. Memang tak harap lah, Min, tunggu diri sendiri je lah balik. Untunglah, macam tu lah. Ada yang, tapi sikit golongan tu. Yang paling ramai golongan isteri yang menunjukkan rasa syukur dengan suami apa yang Allah berikan. Muslimin, muslimat sekalian, suami yang kita nikahi itu adalah lelaki yang paling menyayangi dan mencintai kita. Walaupun dia tidak pandai menunjukkan kasih sayangnya, walaupun kita nampak makin pudar ataupun makin kurang, tapi itulah lelaki yang pertama yang berani untuk meminang kita, yang berani menerima apa adanya kita, kekurangan ke, kelebihan ke.
Subhanallah. Dan insya-Allah dia lelaki yang akan memimpin kita ke syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Namun dalam tempoh perjalanan di dunia memang Allah uji. Suami kita juga manusia biasa. Ada kekurangan, lupa, ada kelemahan. Masya Allah. Kerana itu, jika ada seorang lelaki yang soleh, lelaki yang baik, sebenarnya di sebaliknya adalah kekuatan seorang isteri yang sentiasa istiqamah mendoakan suaminya. Minta maaf, hari ini saya jumpa ramai wanita yang mengeluhkan suami. Ustazah, suami saya macam ni, Ustazah ni. Saya tanya balik, dalam sepanjang puan diuji dengan suami, lebih banyak mengeluh ke lebih banyak berdoa? Bila dijawab jujur, yalah Ustazah, saya banyak mengeluh. Saya pergi mengadu dekat mak dia, saya mengadu kat adik-beradik dia, saya mengadu kat kawan dia, saya mengadu kat kawan saya tu memang hari-hari lah kat pejabat. Saya mengadu situ, sekarang ni saya ada anak, saya mengadu pada anak. Maksudnya asyik mengadu, mengeluh. Kalaulah puan gantikan semua keluhan itu dengan doa, mungkin dah lama suami puan berubah. Bayangkan seorang wanita yang diuji dengan suaminya, lalu setiap kali lepas solat, kemudian dia mengangkat tangan dengan air mata, ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang soleh. Aku redha ya Allah, engkau temukan lelaki ini, suamiku ini di dunia sebagai suamiku ya Allah. Aku redha dengan ujian yang menurutinya. Maksud dapat suami diturut sama adalah ujian bersama dengan kehadiran suami itu ya Allah. Namun ya Allah, bantu aku untuk menjadi isteri yang sabar, isteri yang salehah. Bantu aku ya Allah untuk redha dengan ujian ini ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah suamiku ini sifat orang-orang yang soleh. Saya nak tanya, kalau kita minta sebulan bersungguh-sungguh 5 kali sehari, sebulan cukup, sebulan ke 2 bulan ke? Allah ya mujib, yang maha memakbulkan. Allah ya wahab, yang maha memberi. Allah ya razak, yang maha memiliki rizki suami yang saleh. Subhanallah, percayalah, Allah menjawab di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah aku sangat dekat. Ujibu da'wata da'i iza da'an. Aku pasti memakbulkan permintaan hamba-Ku apabila dia meminta. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah, Allah sambung lagi yang bermaksud, maka taatilah perintahku dan yakin berimanlah kepadaku. Tapi kadang-kadang kita mungkin baru berdoa seminggu. Kita pun tengok suami tengah tidur tu kan. Ada harapan ke dia ni nak berubah? Allah paling tahu seseorang hamba itu meminta dengan Allah dengan yakin ataupun dengan ragu-ragu, meminta dengan Allah dengan istiqamah ataupun dengan putus asa. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan percayalah, tidak ada doa seorang hamba yang meminta dengan Allah dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, dengan yakin yang tidak akan dimakbulkan Allah. Sama ada dimakbulkan saat mata kita masih lagi celik, ataupun mungkin dimakbulkan setelah kita mati. Mungkin dimakbulkan di akhirat kelak. Mungkin dimakbulkan ketika kita berada di alam barzah. Ataupun cara Allah makbulkan, Allah angkatkan darjat kita. Ataupun dengan cara Allah menjauhkan kita daripada kerosakan, malapetaka dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tetapi yakin dan percaya Allah pasti memakbulkan permintaan hamba-Nya. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Tapi dengan syarat, falyastajibu li wal yu'minu bi. Yang bermaksud, maka taatilah perintahku dan yakin, yu'minu, beriman kepadaku. Masya Allah, Allahu Akbar.